Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Fadi Misbah, Siti Zain Osman, semua yang hadir pada malam yang mulia ni, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Yazauddin, Hussein Jamaluddin, Abu Auni, semua yang hadir yang dimuliakan Allah sekalian ya. Suhaila Muhammad Yusuf. Pada malam ni saya bercadang untuk bawa satu ayat sahaja daripada surah Nisa, iaitu ayat ke-29. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم. Wahai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah sangat penyayang kepadamu. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, boleh rujuk pada jilid yang telah kita bincangkan sebelum ini, jilid yang kedua, iaitu pada muka surat 356, 357 dan seterusnya. Allah melarang hamba-hambanya yang beriman makan harta sebahagian mereka terhadap sebahagian lain dengan batil, iaitu dengan berbagai usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal yang serupa dengan penuh tipu daya. Walaupun pada lahirnya cara-cara itu berdasarkan keumuman hukum syarak, tapi diketahui bahawa Allah dengan jelas mengharamkan pelaku pemakan riba, sehingga Ibn Jarir berkata, diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seorang yang beli baju dari orang lain dengan mengatakan, jika anda senang anda akan dapat mengambilnya, dan jika tidak anda dapat mengembalikannya dan tambahkan 1 dirham, itu pun termasuk dalam firman Allah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu saling makan harta samamu dengan jalan yang batil. Ali bin Abi Talha mengatakan daripada Ibn Abbas, ketika Allah menurunkan ayat ini, kaum muslimin berkata, sungguhnya Allah telah melarang kita untuk makan harta di kalangan kita dengan batil, sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama. Untuk itu tidak halal bagi kita makan di tempat orang lain. Maka bagaimana dengan seluruh manusia? Maka Allah pun menurunkan ayat daripada surah Nur, laisa al-a'ma harajun wala al-araji haraj wala al-maridi haraj wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum aw buyuti amamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum laysa alaykum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakan tayyiba kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Menurut Ibnu Katsir rahmatullah alaihi, bahawa di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka risau makan harta manusia itu lalu mereka tidak memakan di rumah orang lain, sehingga Allah Taala menurunkan ayat kebenaran untuk makan di rumah orang-orang lain dengan syarat ada kebenaran, jemputan dan apa yang diberikan dalam panduan ayat ini, iaitulah kebenaran untuk makan di rumah ayah, rumah ibu, rumah makcik sebelah ibu, adik-beradik, dan juga rumah yang kamu pegang kuncinya, orang bagi amanah kepada kamu untuk jaga. Begitu juga rumah kawan baik kamu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama mereka atau bersendirian. Apabila kamu masuki satu rumah dari rumah-rumah itu, hendaklah kamu beri salam kepada penghuninya, salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberkati lagi kebaikan. Demikianlah Allah memberikan ayat-ayatnya bagi kamu agar kamu memahaminya. Jadi dalam ayat ini, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kalau kita ingat balik semula, flashback balik perbincangan kita dalam ayat-ayat yang lalu, iaitulah berkenaan dengan nikah kahwin, kalau tuan-tuan masih ingat lagi. Jadi bila menyebut tentang perkahwinan memerlukan kepada kewangan.
paling tidak kewangan yang bersifat mas kahwin, mahar untuk dibayar kepada pihak isteri. Maka wajar jika ayat yang datang ini memberikan bimbingan tentang pemerolehan harta, iaitulah satu yang dibimbing dalam syariat untuk diikuti. Jadi ayat ini bicara tentang pemerolehan harta melalui warisan atau mas kahwin, dan kemudian di sini dibincangkan pemerolehan harta menerusi upaya kerja masing-masing. Jadi ini synchronization di antara ayat ini dengan ayat-ayat yang lalu yang menjurus kepada perkahwinan. Jadi kalau nak berkahwin, kena ada kewangan, kena ada kekuatan kebendaan. Tak bolehlah kita nak pinjam duit orang saja semata-mata, tuan-tuan. Nanti lepas kahwin ada tanggungjawab yang baru. Maka ayat ini memberi kepada kita satu gambaran tentang keperluan untuk berusaha maju, bekerja, berniaga ke atau sebagainya, untuk mendapat satu pendapatan, supaya dengan pendapatan itu kamu tak terjerumus dalam mengambil harta orang lain secara zalim, secara batil. Jadi dapat juga dikatakan bahawa kelemahan manusia, salah satu daripada bentuk kelemahan manusia ni adalah kegairahannya melampaui batas untuk mengumpulkan perkara-perkara bersifat keduniaan, harta baik, pangkat dan juga wanita. Jadi ini kaitan daripada ayat yang lalu dengan ayat ini. Kata Imam Al-Biqai, kalau kamu lihat link ataupun syncnya ayat ini dengan ayat yang terdahulu. Jadi di sini Allah mengingatkan, wahai orang beriman, jangan kamu makan, iaitu mendapat harta dalam kehidupan ini dengan jalan yang batil, iaitu tak sesuai dengan tuntutan syariat. Tapi hendaklah kamu mencari harta itu menerusi satu upaya, satu usaha yang berlaku, seperti contohnya perniagaan yang berdasarkan kepada kerelaan hati di antara kamu. Kerana harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa. Ini salah satu maqasid syarak. Kalau kita perhatikan maqasid syarak, maknanya tujuan syarak ini ditetapkan, dibawakan Nabi kita SAW untuk menjaga nyawa, untuk menjaga agama, untuk menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga kemuliaan dan sebagainya. Jadi bila kita lihat harta, kadang-kadang manusia sanggup berkorban apa sahaja untuk mendapatkan harta. Jadi ayat ini itu sebab di hujungnya Allah menyebutkan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan sampai bunuh diri kamu, kerana Allah itu terhadap kamu Maha Penyayang. Pernah tak tuan-tuan dengar orang berusaha niaga, kemudian perniagaannya gagal, lalu dia cuba terjun bangunan? Ada satu peristiwa berlaku di satu tempat, mereka membuat partnership, persahabatan, perjanjian untuk membeli hotel, membuat hotel begitulah. Tiba-tiba di tengah jalan keuntungan sudah mula diperolehi. Seorang daripada mereka ni, penduduk asal negara itu, khianat kepada rakannya datang daripada luar, dan dia telah buat satu cara lah untuk mengusir kawan itu keluar dari persepakatan persyarikatan itu. Dan akhirnya sahabat yang datang dari jauh, bergolok bergadai, datang ke negara itu untuk berniaga dalam perhotelan itu, akhirnya disingkirkan begitu mudah saja. Padahal di peringkat awal banyak sekali pengorbanannya untuk memastikan kejayaan pelaksanaan industri perhotelan itu. Berlaku tuan-tuan, bersahabat ni dia kerat tangan dia tuan-tuan, dia nak bunuh diri kerana perniagaan yang pada asalnya dia telah berkorban segala-galanya, meminjam di sini, tak memang tebal muka minjam pada adik-beradik, tiba-tiba akhirnya dikhianati oleh kawan dalam persyarikatan tersebut, dalam persefahaman tersebut, dalam mudharabah tersebut. Jadi itu sebab di hujung ayat ini Allah membuat perkaitan perniagaan ini ataupun harta seringkali membawa manusia kepada pengusuhan dan pembunuhan kadang-kadang. Itu sebab di hujung ni Allah menyatakan demikian. Jadi kalau kita telusuri bahasa Al-Quran, Allah menyebut perkataan di sini makan. Makan, tuan-tuan ya. Dalam ayat ni kita perhatikan Allah menyebut la ta'kulu amwalakum, jangan makan harta-harta di antara kamu, harta-harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil. Jadi penggunaan kata makan ni, kata para ulama, contohnya Imam Mutawalli Sya'rawi, merujuk bahawa larangan perolehan harta ini secara batil, kerana pokok dalam kehidupan ini bila manusia ada harta, perkara asasnya ialah nak makan. Tak gunalah kalau harta berlambak banyak tapi tak boleh nak makan. Doktor kata sakit itu, sakit ini, maka tak boleh makan. Maka tuan-tuan, makan adalah perkara asas yang penting dalam kehidupan. Jadi itu sebab bila menyebut tentang harta, Allah akan mengatakan ia makan, kerana hujungnya manusia pasti nak makan.
Kalau makan yang merupakan satu keperluan asas yang sangat penting, itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dilakukan dengan jalan yang salah, yang batil, maka sudah tentulah perkara-perkara lain yang berkaitan dengan harta itu, untuk berlagak sebagai contohnya, untuk bermewah-mewah sebagai contohnya, untuk menunjuk-nunjuk contohnya, tentulah lebih-lebih lagi terlarang. Bukan? Faham tak tuan-tuan? Saya ulang balik semula. Bila Allah menyebut perkataan tentang makan, ini makan yang satu benda utama, benda penting, benda asas yang hidup, pun tak dibenarkan oleh Allah SWT bila melibatkan harta orang lain. Apatah lagi perkara-perkara yang bukan asas, yang mana dalam hidup ni orang nak berlagak, nak tunjuk pada orang. Kalau terbang nanti nak kena naik business class, nak naik first class, nak tunjuk pada orang. Kalau naik kereta, tak boleh naik kereta biasa, kena naik kereta continental. Kalau rumah, tak boleh tunjuk rumah biasa, kena tunjuk rumah yang luar biasa, perhiasannya, perabotnya, ialah nak menunjuk pada orang. Kalaulah makan yang merupakan perkara asas dalam hidup itu mengambil daripada orang lain, pun tak dibenarkan. Sedangkan makan itu benda penting, kalau tak makan boleh mati, pun Allah SWT ingatkan kita supaya jangan ambil daripada milik orang. Apatah lagi kalau perkara-perkara yang bukannya asas dalam hidup. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ada sebahagian manusia ni, dia berfikir bila dia dah buat salah, dia ambil harta orang dengan cara yang zalim, nanti dia buatlah baik, hantar rumah anak yatim ke, kan, bagi orang makan ke, malam Jumaat ke, tengok orang baca Yasin kat masjid ke, hantar makanan ke. Apakah perbuatan zalim yang kita lakukan itu yang melibatkan harta orang diambil secara batil itu boleh Allah ampunkan tuan-tuan? Agak-agak ni apa benda bentuk kita bantu orang ni? Rasuah ke apa benda ni? Kita rasuah Tuhan ke? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala, la haula wala quwwata illa billah. Saya tengok kisah seorang tabi'i yang terkemuka bernama Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu ardah. Ini seorang yang hebat tuan-tuan. Beliau ni seorang businessman, dia saudagar minyak zaitun. Ketika beliau berniaga di Madinah, tiba-tiba supplier minyak zaitun itu telah pun menghantar kepadanya minyak zaitun yang mengandungi tikus mati dalamnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh kerana terdapat bangkai tikus dalam minyak, kalau dia tak, bangkai tikus jatuh dalam satu bekas pejal, contohnya macam apa kita panggil zubaidah, apa benda, keju ni satu benda yang keras. Kalau yang melekat jatuh dalam keju, mungkin boleh dikeluarkan tikus itu dengan kawasan kelilingnya, yang lain boleh makan kalau nak makan. Tapi kalau benda yang sifat cecair macam minyak, berarti tikus jatuh dalam tu, bangkainya, kotorannya, najisnya, dan juga apatah lagi binatang ni satu benda yang membawa maut, kencing tikus kita faham, jatuh dalam bekas yang mengandungi minyak itu, maka Muhammad bin Sirin berfikir tentulah minyak yang lain pun kena juga tikus ni agaknya ketika diuruskan oleh penjual supplier minyak dari luar, dari Syria. Maka apa kerja yang dilakukan oleh Muhammad bin Sirin tuan-tuan? Beliau akhirnya telah memerintahkan pekerja-pekerjanya untuk membuang semua minyak zaitun yang ada dalam stok simpanannya. Kerana kata kalau aku pulangkan kepada supplier, nanti dijual kat orang lain pula. Ialah pada masa itu beliau fikir kalau supplier tak jujur. Zaman dulu tuan-tuan, tu 1300 tahun lalu, agaknya zaman sekarang macam mana agaknya. Maka Muhammad bin Sirin telah pun memerintahkan supaya minyak zaitun itu dibuang. Tapi dia kena bayar hutang itu kepada supplier. Minyak zaitun yang dihantar itu dia kena bayar. Tapi oleh kerana dia tak dapat jual minyak itu ni bangkai, dia takut nanti dimakan orang sakit, dia bertanggungjawab depan Allah. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan khianat pada Allah Rasulnya, dan juga jangan khianat kepada orang beriman. Satu daripada tafsiran para ulama di situ, berarti kita mengambil kesempatan di atas mereka makan harta manusia secara zalim, khianat terhadap amanah juga. Jadi akhirnya beliau telah menyuruh supaya minyak zaitun itu dibuang, dan selepas itu beliau kena bayar pada pembekal minyak zaitun yang dihantar itu. Dia tak ada wang untuk bayar, kredit, sistem kredit yang daripada zaman itu tak mampu nak bayar. Akhirnya dia tangkap dan dibicarakan di mahkamah, dan mahkamah memutuskan dia bersalah. Akhirnya dia dikurung tuan-tuan, di jail, dikenakan hukuman, dipenjarakan. Padahal dia ni tabi'i, orang alim, pentafsir Quran yang terkemuka, orang kenal dia sebagai pentafsir mimpi. Sebenarnya beliau pentafsir Al-Quran, cuma ada sekali-sekali sesi-sesi orang datang melihat kesalehannya, bertanya kepadanya tentang tafsir mimpi, lalu dia terkenal pula menjadi pentafsir mimpi. Buku pula diterbitkan atas namanya, padahal bukan tulisan beliau itu.
kan. Kalau kita pergi ke negara Arab, tafsir Al-Ahlam Al-Kubra, tafsir mimpi yang besar, itu kalangan Muhammad bin Sirin. Sebenarnya bukan karya beliau, itu tulisan anak-anak muridnya. Kata guru kami Syekh Maulana Dr. Walid Anil Hasani ketika kami belajar hadis di sana. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, bila kita lihat apa yang berlaku kepada Muhammad bin Sirin, akhirnya dia telah ditangkap. Bila ditangkap Muhammad bin Sirin ini, lalu penjaga jail penjara itu mengetahui dia tidak bersalah. Dia terpaksa menuang minyak zaitun itu kerana mengandungi bangkai tikus, takut nanti mudaratkan orang. Kalau dipulang kepada supplier, takut supplier jual, mudarat pada orang, maka tak apalah, biasa tanggung kerugian. Ini cara orang berfikir berniaga kerana Allah, tuan-tuan. Chairman eksekutif kepada bisnesnya Allah. Biasa jadi CEO, report terus pada Allah. Seperti kisah yang pernah saya cerita pada tuan-tuan dulu, kisah Abdullah bin Az-Zubair yang diamanahkan oleh ayahnya, berkata, kalau ayah mati dalam perangan ini, tanggungjawab engkau anak untuk menyelesaikan hutang-hutang ayah. Kalau engkau tak mampu bayar, engkau reportlah pada bos ayah. Anak ni pun terkejut, bila pula ayah ada bos? Ayahnya bernama Az-Zubair bin Awam, itu seorang businessman. Siapa pula bos ayah? Jawapan ayahnya, Allah. Minta tolong pada Allah. Betul ayahnya terkorban, dan Abdullah bin Az-Zubair ini punya tanggungjawab besar untuk menyelesaikan bisnes ayah dan bayar hutang-hutang ayah yang banyak. Jadi tuan-tuan, sekarang Muhammad bin Sirin dipenjarakan. Ketika dia penjarakan itu, penjara itu berkata kepada Tuan Guru, kami tahu Tuan Guru ni terperangkap, Tuan Guru ni tersilap berpercaturan, kami tahu Tuan Guru orang jujur, orang alim. Ginilah Tuan Guru, kami minta pada waktu petang ya, ketika semua orang dah balik ke office dan orang tak tahu, siapa pun tak tahu, saya sebagai warda penjara ni membenarkan Tuan Guru pulanglah kepada isteri Tuan Guru, baliklah ke rumah. Nanti lepas subuh datanglah balik. Siang orang tengok Tuan Guru dalam penjara, malam Tuan Guru berada di rumah. Tak apa, saya bertanggungjawab sepenuhnya. Saya yakin Tuan Guru takkan lari. Dan siang ni orang tahu Tuan Guru dalam penjara. Madai cukuplah. Kata Muhammad bin Sirin, aku tidak mahu jadi pembantu kepadamu dalam pengkhianatan kepada kepimpinan negara. Dia businessman, tuan-tuan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Dia kata, aku tidak mahu jadi pembantumu dalam mengkhianati tanggungjawab yang sepatutnya dipenuhi olehmu terhadap pemimpin negara ini, Amirul Mukminin. Allahu Akbar, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dan Siyar Al-Amin Nubala, ketika matinya antara sahabat Nabi yang penghabisan sekali mati adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik telah minta supaya jenazahnya diimamkan salat jenazahnya itu oleh Muhammad bin Sirin ini. Maka dia dibenarkan untuk keluar pada hari itu untuk mengimamkan salat sahabat Nabi yang mulia, antara yang terakhir mati dan sangat panjang umurnya. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardah. Maka selesai saja dia menyembahyangkan jenazah Anas bin Malik, dia tak balik ke rumahnya, dia terus pergi penjara balik semula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kerja orang berniaga kerana Allah, tuan-tuan ya. Jadi itu sebab kalau kita perhatikan rezeki ni ke mana kita nak bawa, kita memang tak berbaloi dah, tuan-tuan. Kita berniaga supaya mencuri harta orang, lepas tu berlagak hidup mewah, kemudian ditangkap orang pula. Kemudian kat dunia susah, akhirat pun nak kena jawab lagi sekali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sebab Allah mengatakan dalam ayat ini, amwalakum. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan amwalakum, harta-harta kamu, maknanya bukan saja yang kita panggil sebagai public listed company itu milik public. Sebenarnya harta yang berlegar di atas muka bumi ini semuanya milik kita orang beriman, sama-sama punya. Maksudnya begini, tuan-tuan ni macam koperasi. Tuan-tuan lihat masjid ada pagar, ada apa lagi, ada barang-barang berharga di situ, mungkin duit simpanan Jumaatnya, mungkin barang-barang yang berbentuk kereta, van, ini semua milik orang ramai sebenarnya. Saya pergi ke satu pejabat takaful, maka CEO itu berkata kepada saya, Ustaz, ini bangunan bukan saya punya, ini bangunan kita semua. Kalau Ustaz ada dalam takaful ni, Ustaz pun ada sebahagian. Betul lah tu, tapi itu untuk konsep yang kecil. Konsep yang besar, Allah mengajar kita harta siapa yang maksud sini, tuan? Harta anak yatim itu milik kita, harta bangunan kerajaan itu milik kita, jalan raya itu milik kita, semua milik kita. Kerana kalau kita menyebabkan kerosakan di satu bahagian daripada harta itu, maka akan diambil daripada contohnya Baitul Mal ke, ataupun khazanah negara ke, ataupun daripada apa sahaja
ICU ke atau apa benda sekalipun lah, jabatan JKR ke apa ke, ambil untuk menampung balik kerosakan berlaku. Tuan-tuan nampak tak? Jadi jangan kita berkata bahawa kita rosakkan harta, tak apalah pun nak buat, rosakkan cermin yang ada di bilik air tu. Implikasi daripada rosaknya cermin itu, maka pihak bangunan maintenance kena gantikan cermin baru, padahal duit yang sepatutnya menggantikan cermin itu patut digunakan untuk benda-benda lain. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Antara masyarakat yang sangat berjaya dalam perniagaan adalah orang-orang Jepun. Tuan-tuan bacalah buku bertajuk Mazhab Bisnes secara Jepun yang ditulis oleh guru saya, Datuk Zulkifli Abdul Malik. Buku yang sangat menarik. Tuan-tuan bacalah macam mana nak berniaga cara orang Jepun, kejujuran, integritinya. Mereka dia syarikat ratusan tahun umurnya, syarikat seperti Toyota, macam-macam syarikat lah tuan-tuan ya. Orang Jepun ni punya konsep perniagaan mudah saja. Sekarang saya ada 10 buah lori contoh ya. Lori saya akan bergerak ke seluruh pelosok negara, utara, selatan, timur, barat. Tiap-tiap tahun saya kena maintain lori ni ribu-ribu bulanannya. Bagaimana kalau saya nak buat konsep sharing? Saya kata pada pemandu lori saya, gini, saya maintain lori ni, kamu bawa pergi ke tempat jauh sana. Ni orang Jepun mencara berniaga. Saya baca dalam mazhab Jepun dalam berniaga, buku Datuk Zulkifli Malik ni, tuan-tuan boleh baca boleh miliki. Pergi ke www.telagabiru.com.my, boleh order online. Buku ni sangat bagus. Maka berkatalah CEO syarikat yang besar ni mungkin kepada manager bercerita pada driver lori, saya maintain lori sebulan 5,000 oleh kerana banyak kerosakan berlaku, tayar dan sebagainya. Asal sampai je kat satu negeri, bocor tayar, adalah sindiket tukar tayar dan sebagainya, adalah tuan-tuan pengkhianatan berlaku dalam perniagaan. Orang bawa lori mereka tahu. Maka manager dia berkata kepada pemandu lori semua, ginilah saya sepatutnya maintenance lori sebulan RM5,000 contoh. Sekarang saya nak kongsi dengan kamu, bila kamu dapat selamatkan apa-apa kerosakan, saya akan bagi kamu lagi reward, saya bagi kamu rebate, saya bagi kamu pulangan, supaya kebersamaan itu dirasai oleh kamu dalam syarikat ni. Maka pemandu lori ni berfikir, daripada aku pergi jual tayar lori ni dapat RM1,000, buat apa, baik aku jaga sebab RM5,000 yang dijanjikan ni aku dapat separuh, dapat RM2,500. Maka kuranglah kerosakan berlaku akhirnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ni cara orang Jepun berniaga. Mereka meletakkan konsep sharing seperti itu supaya ada sense of belonging. Orang nak tinggalkan syarikat pun sayang. Mungkin tuan-tuan boleh apply lah dalam perniagaan yang tuan-tuan amalkan. Jadi konsep yang Allah ajar kat sini diamalkan oleh bangsa-bangsa maju dalam perniagaan. Hendaklah kita menjadikan orang di bawah kita tu merasakan perniagaan ini milik mereka. Itu sebab Allah menggunakan perkataan amwalakum. Jadi amwalakum maksudkan sini harta yang beredar dalam masyarakat. Jadi bila mengatakan amwalakum, ini menunjukkan bahawa harta anak yatim, harta siapa, harta masjid, semua milik kita. Bukan milik kita untuk kita guna, tapi ada penglibatan kita kat situ. Anda ia rosak, terpaksa akan diambil bahagian lain yang akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan dari sudut ekonomi. Itu maksudnya. Jadi bila kita menjaga harta dengan sebaik, macam kita bawa lori tadi, kita main langgar je semua lubang yang ada, parking je kat mana suka sampai kena langgar dengan lori lain contoh. Oleh kerana kita ada semangat seperti itu, bila ditukar kepada semangat kebersamaan ni tadi, harta tu milik kita bersama, maka semua orang akan ada rasa prihatin, sayang untuk pastikan ia jangan rosak, kerana ia tanggungjawab bersama. Jadi ini yang kita nak bangunkan dalam diri setiap orang Islam. Kerana Allah menyebut perkataan amwalakum bagi merujuk bahawa semua harta itu milik kita. Kita kena pelihara, kita kena jaga. Jadi yang membeli satu dengan harta mendapat untung. Betul kan? Kita beli kereta, kita nak pakai kereta tu untuk kemudahan pergi ke masjid, pergi kerja, hantar nak pergi sekolah. Maka tak adalah susah kita nak kena order kenderaan ke, ataupun kena berjalan dalam hujan ke, nak buat barang payah ke. Maka begitu juga dengan penjual, dia dapat duit. Kalau yang menyewa bangunan, yang menyewa pun dapat manfaat, yang punya bangunan pun dapat manfaat. Jadi inilah keseimbangan yang patut berlaku dalam kehidupan. Berkata orang-orang bijak, kalau kita beli nasi lemak daripada seorang makcik jual pagi-pagi, kita beli harga apa? RM5 contohnya. RM5 itu dia bagi anak dia pergi sekolah, beli pensel. Jadi ekonomi itu akan bergerak. Itu sebab indahnya bahasa Arab ini kalau kita perhatikan. Allah mengilustrasikan perkataan perniagaan ini dirujuk pada bainakum. Bainakum ni merujuk kepada apa? Kalau orang Arab kata baina makna 50-50. Kalau bainakum ni berarti tengah-tengah. Jadi bila kita terlibat dalam perniagaan sebagai contohnya,
ia merujuk kepada satu manfaat yang dikongsi, yang duduk di tengah-tengah semua orang. Pembeli dapat manfaat, penjual pun dapat manfaat. Jangan ada penganiayaan, penipuan, kezaliman. Itu maksudnya. Jadi ini kerana perniagaan menjadikan pihak pertama cenderung, jadi kalau dalam bentuk yang tidak Islamik dan mengambil kesempatan tadi, maka satu pihak akan cenderung untuk ambil barang itu, mendekatinya, menjauhi orang yang satu lagi, pihak yang satu lagi, kalau boleh nak merampasnya terus sehingga orang lain tak dapat apa-apa daripadanya. Maka ini adalah satu kerugian kepada masyarakat sebenarnya. Sepatutnya dalam Islam mengajar perniagaan duduk tengah-tengah, berarti ia bermanfaat kepada semua orang. Ini indahnya Islam. Jadi kalau kita perhatikan sekarang sistem perbankan contohnya, antara bank yang sangat mengambil berat isu-isu seperti bank muamalat contohnya, tuan-tuan, saya berjumpa dengan pemimpin-pemimpinnya, orang besar di situ, menceritakan bagaimana dalam perniagaan kalau ada unsur-unsur merosakkan alam sekitar, menebang bukit-bukit dengan sewenang-wenangnya, maka kami tak akan financing projek tersebut. Kerana antarabangsa pun telah dititik beratkan perkara ini, menceritakan bahawa nanti dari 20 tahun bandar di Kelang akan tenggelam dengan air laut. Maknanya permukaan laut akan meningkat, menyebabkan kawasan-kawasan tertentu akan tenggelam. Maka dengan sebab itu, apa peranan kita sebagai pihak bank? Antara bank yang bank Islam, bank muamalat, bank-bank yang mulia ini, mereka mengambil berat perkara-perkara semikian supaya jangan dalam pinjaman yang diberikan, financing yang dilakukan, apa bentuk sekalipun transaction yang ada di situ menyokong apa-apa aktiviti yang akan menyebabkan ketidakseimbangan, satu pihak menjadi kaya raya, satu pihak akan melukut di tepi kantang, ataupun satu pihak lagi akan ditenggelamkan, akan mengalami masalah yang tertentu, tertipu, tak niaya, yang jangka panjangnya hanya satu pihak saja yang bersifat kapitalis, maka ini tidak mahu dibenarkan, tidak boleh dibenarkan. Jadi ini penggunaan Al-Quran agar yang ditarik itu tidak putus dan yang menarik itu tidak terseret. Jadi perlu kerelaan untuk bersatu dengan harmoni dalam bentuk persefahaman yang berlaku ini. Itu sebab Islam mempunyai banyak tokoh-tokoh untuk kita rujuk dalam bab niaga, tuan-tuan ni. Janganlah duk terikut sangat dengan orang-orang kafir. Ya, orang kafir ni buat kebaikan hanya untuk menutup keaiban, kejahatan yang pernah dibuat. Tak payahlah kita sebut sesiapa pun, tuan-tuan ni. Tokoh itulah, tokoh inilah. Kita pun tak tahu asal-usulnya jadi kaya macam mana penganiayaan berlaku kepada orang lain, pemilik hartanah itu dizalimi, diambil hartanya, dan tak sedikit juga kes-kes penipuan menyebabkan hartanah. Jadi kita tidak mahu menyebut sesiapa tokoh-tokoh yang ada pada hari ini yang belum selamat daripada ujian fitnah yang ada, tuan-tuan. Kata para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, contohnya Abdullah bin Mas'ud, kamu kalau nak ambil contoh, jangan ambil pada yang hidup, kerana hidup ini belum tentu ketokohannya itu diridai oleh Allah. Masih banyak ujian fitnah yang berlaku dalam hidupnya. Ambillah tokoh-tokoh yang telah meninggal dunia, terutamanya para sahabat, kerana mereka sebaik-baik golongan yang mendapat keridaan di sisi Allah SWT. Saya baca buku ni, tuan-tuan. Saya selalu cerita pada tuan-tuan buku ni. Malangnya buku ni belum ada dalam bahasa Melayu. Saya tak pasti ada tidak dalam bahasa Inggeris. Namanya Taratib Al-Idariyah. Ini kitab menceritakan tentang ketokohan Nabi dan para sahabat dalam menguruskan dunia. Perindustrian pada zaman Nabi SAW. Maknanya keliling Nabi ni para sahabat bukan orang cikai, tuan-tuan, bukan orang biasa-biasa, orang koman-koman, bukan. Keliling Nabi ni siapa? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan lain, Abdurrahman bin Auf, Talha. Ini semua teknokrat, tuan-tuan, bukan orang biasa-biasa. Kita perlukan orang-orang Islam berjaya. Bahkan kita akan lihat dalam tafsiran Quran ni begitu banyak perkataan digunakan oleh Allah merujuk kepada perniagaan, galakan untuk berniaga, kerana ia membangunkan ekonomi dan membangunkan kemuliaan peradaban. Ya, mengulas seorang pakar ekonomi bahawa orang Melayu orang bijak, tapi oleh kerana mereka tidak mencuri perniagaan, mereka duduk dalam jawatan sampailah naik ke peringkat KSU ke KP ke ketua pengarah dan sebagainya. Mereka punya pengalaman pentadbiran yang luas, yang hebat, mampu mentadbir wang bilion, tuan-tuan, dalam syarikat tertentu, organisasi tertentu dengan jayanya. Kelemahan tetap ada lah. Tak ada siapa pun yang maksum, tuan-tuan ni. Tapi bila pencen, habislah cerita. Adalah wang berapa juta mungkin dia ada, maka setakat itu saja. Tapi orang-orang bukan Islam, mereka berniaga. Walaupun syarikat itu kecil, tapi dengan peluang-peluang yang mereka dapat, akhirnya mereka tak pencen-pencen sampai tua, sampai 80, sampai mati masih bekerja. Walaupun namanya executive chairman, tapi masih lagi ada dalam organisasi. Kalau diberitahu penyakit nanti boleh jatuh saham, macam-macam cerita lah, tuan-tuan.
Saya tak masukkan siapa, terbaca sikit lah dalam keadaan tak faham, cuba baca. Maka orang-orang bukan Islam, mereka mempunyai tradisi, satu usaha, satu apa kita nak panggil, satu sunnah lah. Ini sunnah, satu tradisi yang akan menyebabkan pengalaman pentadbiran itu dapat dikongsi kepada anak-anak, orang keliling yang dekat-dekat. Maka perniagaan itu boleh diwarisi, diperkembangkan, diperhebatkan. Tapi perkara sedemikian tak berlaku pada orang-orang kita. Kerana ramai orang kita yang bakat, yang hebat ini, dia duduk dalam JLC, dia pun penjen nak habis cerita. Syarikat itu punya dana pada bilion, dia tak dapat nak wariskan kepada anak-anak kerana bukan dia punya. Dia baguslah, dia dapat pahala, dia mentadbir. Tapi sampai bila keadaan ni akan selesai, tuan-tuan? Ini persoalan yang kita kena letakkan dalam diri kita lah. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, 10 orang yang terawal masuk syurga yang dipanggil as-sabiqunal awwalun, kebanyakannya adalah businessman, tuan-tuan. Kebanyakannya adalah teknokrat. Saya bacakan untuk tuan-tuan menceritakan wa balagha min ghina Abdurrahman bin Auf annahu an qal kama al-Hafiz Syami, bahawa dikatakan kekayaan Abdurrahman bin Auf ini, waktu kalau nak ceritakan bagaimana wa ataqa yawman 30 abdan, Abdurrahman bin Auf ini pernah merdekakan satu hari saja 30 orang hamba. Cuba tuan-tuan kira, kalau seorang hamba ni harganya RM1,000 kita, 30 orang berapa? Tak 30,000, bukan 1,000 tuan-tuan. Hamba kalau yang bijak macam Khabab bin Arad yang pernah saya cerita, boleh buat baju besi, harganya bukan murah. Hamba ni lebih mahal daripada unta, lebih mahal daripada kuda yang ada. Kemahiran yang mungkin diwarisi kalau hamba itu ditangkap daripada peperangan, ditawan dalam peperangan, dia mempunyai kemahiran tertentu, doktor ke, harganya mahal, tuan-tuan. Abdurrahman pernah merdekakan satu hari 30 orang hamba. Wa tasaddaqa bi syatri malihi 4,000, dan dia pernah sedekahkan separuh daripada hartanya. Kemudian dengan 40,000 dinar. 40,000 dinar, tuan-tuan tahu tak berapa? 40,000 dinar, satu dinar sama dengan RM1,000. Cuba kira 40,000 dinar berapa? Dekat kalkulator, cuba kira sekarang. Muhammad Zahil, Rosman Cik, Amal Adli, Azina, Hafiz, Syahdan, Saudah. Cuba kira 40,000 dinar kali dengan 1,000 berapa? Duk ada 3 campur 3, 6 sifar. Maknanya 40,000 dinar sama dengan 40 juta. Betul? Cuba kira kan untuk saya. Dan dikatakan pada hari Abdurrahman bin Auf ini, walaupun dia telah sedekahkan dan dia bagi allowance pada semua isteri Nabi yang hidup, semua sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang Badar diberinya allowance, walaupun Sayyidina Osman tak terlibat dalam perang Badar dan dia lebih kaya daripadanya pun, dibagi allowance juga oleh Abdurrahman ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jami Firdaus Zakir untuk saya 40 juta. Maka Abdurrahman bin Auf pada hari meninggal dunianya, saya kira bersama guru saya nilai hartanya, ditulis kat sini, saya kira bersama guru saya, pakar perbankan antarabangsa, Datuk Zulkifli Malik ni, nilai hartanya 10, 100,000, 10,000, 100,000, juta, 10 juta, 100 juta. Dia meninggalkan wang nilaiannya, aset, harta wangnya berjumlah 300 juta ringgit kita, tuan-tuan. Sikit ke, tuan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini bagi membetulkan silap faham masyarakat mengatakan perniagaan bukan berislam. Tak, kita kena jadi orang realistik. Perniagaan ni penting, tapi jangan jadikan dunia ni sebagai tujuan. Jadikan ia keperluan. Jadikan ia keperluan untuk kita, untuk Islam, untuk orang lain. Jangan terlibat dengan perkara-perkara haram, kerana harta ni tak guna kita ambil, dan kemudian di dunia lagi kita susah, akhirat besok lagi kita tak tahu mana kita nak letak muka kita, tuan-tuan. Kat akhirat, kat dunia kalau kita tersilap, kita boleh engage, hire lawyer yang terbaik, manipulate, ubah itu, ubah ini, kita lepas. Kat akhirat jangan harap, tuan-tuan. Kat dunia lagi dah malu, kat akhirat nanti macam mana kedudukan kita tak tahu. Jadi Allah menyebut di sini galakan untuk orang Islam memahami bila nak berkahwin, perniagaan adalah satu jalan keluar. Latih anak-anak ni untuk berniaga. Kalau anak kita berada kat universiti, belajar kat asrama penuh, ajar mereka untuk berniaga, tuan-tuan. Makanan ringan ke, berniaga buku ke, berniaga barang-barang keperluan ke, supaya mereka dibangunkan besok mereka keluar jadi profesional yang boleh berniaga. Engineer yang boleh tulis invoice, boleh buat firm. Jadi lawyer bukan kerja orang untuk cedok pengalaman, nanti boleh buat sendiri. Jadi doktor kerja ke hospital, kemudian buka hospital sendiri.
Jadi ini yang Allah maksudkan. Jadi ayat ini menekankan juga bagaimana indahnya peraturan ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan ayat dengan al-batil, iaitu pelanggaran terhadap ketentuan agama, pengambilan harta orang lain. Jadi dalam hadis Nabi telah bersabda bahawa al-muslimun baina syurutihim illa syartan ahalla haraman atau harama halalan. Orang Islam itu belajar dalam bab perniagaan, mereka meletakkan syarat-syarat tertentu, kecuali syarat-syarat yang menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal, itu tidak bolehkan. Kemudian ayat ini menekankan tentang konsep perniagaan ni ada kerelaan kedua pihak, antaradhin minkum. Jadi walaupun keredaan adalah satu benda yang bersifat hati, tersembunyi, tapi ada indikatornya, ada satu kayu ukur yang tertentu yang dapat dilihat. Sebagai contoh, ijab kabulnya, sebagai contohnya ada bentuk, kalau hari ni kita beli barang, orang suka dengan apa cara kita jual, jujur, kejujuran, kecepatan kita, dia bagi komen pula, bagi star banyak-banyak. Saya pun tak tahulah, orang membagi komen, bisa komen orang ni tuan-tuan. Kalau ada 8 star, dapat 3 saja, alamatnya memang ditutup syarikat lah. Kan, sebab orang boleh bagi penilaian pada kita. Maka itu satu bentuk kita boleh kenal pasti keredaan yang berlaku dalam perniagaan, transaction yang boleh menyokong maksud ayat ini. Jadi hubungan timbal balik yang harmonis, kemudian peraturan dan syariat yang mengikat, dan juga kemudian hukuman yang dijanjikan oleh Allah terhadap orang melakukan perkara di luar kebenarannya, ini merupakan perkara-perkara yang sangat berkaitan dengan bisnes. Jadi kita akan lihat ayat-ayat bisnes ni menyelangi ayat-ayat hukum, ayat-ayat perkahwinan, kerana di situ letaknya kemuliaan, letak survival umat, di situ keperluan untuk membangunkan jiwa khalifah dan tidak minta-minta dalam diri manusia. Itu sebab tuan-tuan, antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, saya ajar tuan-tuan, saya ijazah kepada tuan-tuan lepas setiap sembahyang, doalah dengan Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Baca doa ni tuan ni, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ada amalkan doa ni. Ini kata setengah orang yang saleh, dia doa keberkatan tuan-tuan, doa supaya rezeki kita tak tersekat. Doa ni Allah anjurkan kita baca lepas sembahyang. Mana kita sembahyang berhubung dengan Allah, kita bimbang rezeki kita terkurang, tak cukup, maka lepas sembahyang terus kita minta pada Allah, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Dalam satu riwayat daripada Imam Muslim, dibaca oleh Nabi SAW ketika rukuk doa ini. Ada siapa boleh tuliskan? Malam ni ada Ustaz Syafiq Murad ke? Ummu Fatih ada ke? Ya, Ustaz Sadiqin dah lama tak hadir sini. Jadi siapa yang rajin yang boleh tolong tuliskan, boleh manfaat sahabat-sahabat yang lain, moga ada pahala jariah di sini. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Maksudnya, ya Allah, tiada siapa yang boleh menghalang apa yang kau nak berikan, tiada siapa boleh beri apa yang kau halangi. Tiada guna harta yang banyak, apa saja kehebatan yang dekat dunia ni, kalau tidak disertai dengan amal salih, wahai Tuhan. Jadi boleh amalkan doa ni lepas sembahyang kita, lepas istighfar yang kita ucapkan. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan, keindahan Islam ni terletak pada kerukunan, persefahaman yang ada di antara setiap orang. Dan janganlah kita merasakan ekonomi ni dikontrol oleh sebahagian, kita tak ada peranan. Kita ada peranan, kita ada tanggungjawab. Jangan kita fikirkan bahawa terima kasih Ustaz Syafiq Murad, Ustaz Syafiq Murad masukkan lah. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ya Allah, tiada siapa yang dapat menahan apa yang kau berikan, tiada siapa yang dapat berikan apa yang kau tahan, tiada yang dapat menolak apa yang telah kau tentukan, tiada memanfaatkan kekayaan, kemuliaan kepada pemiliknya. Ya, andai tidak disertai dengan amal saleh, darimu lah segala kekayaan dan kemuliaan. Terima kasih Ustaz Syafiq Murad. Jadi tuan-tuan yang mulia-muliakan, ini ayat kita dapat lihat kesinambungan, keserasian dengan bicara yang lalu. Bicara lalu menceritakan tentang kekayaan, perkahwinan,
Maka ayat ini menceritakan bahawa dengan kekayaan yang diperoleh itu tidak diguna kalau ia diperoleh dengan cara yang zalim, yang batil, penganiayaan kepada orang lain di dunia lagi, dan nampak kelemahan itu dicerita-cerita orang, apatah lagi di akhirat kita tak tahu nasib kita bagaimana. Yang sebab itulah kita kena amalkan doa ni tadi tuan-tuan ya. Pas sembahyang jangan lupa amalkan. Mudah-mudahan bicara pada malam ni ada manfaat padanya. Jangan lupa untuk share video ni ke seramai orang Islam yang ada, kawan-kawan kita yang ada. Mudah-mudahan padanya ada pedoman, panduan dan jariah. Dan jangan lupa bagi tuan-tuan yang meminati untuk dapatkan tafsir Munir, kami sedang mengadakan kempen satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu universiti satu tafsir, satu masjid satu tafsir. Dan beserta dengan tafsir Munir yang tuan-tuan order ni, kami akan hadiahkan sebuah buku yang menarik, kisah tentang nama-nama dalam Islam. Jangan pandang nama setakat anak-anak kita saja, malahan dalamnya penuh dengan tokoh-tokoh yang saya ceritakan. Cerita Muhammad bin Sirin ada dalam kitab ni, cerita Miqdad yang pernah saya cerita ada, cerita tentang Sa'ad bin Ubadah yang kaya, yang pernah makan bersama dengan para sahabat lain ikan paus yang terdampar. Saya pernah cerita pada tuan-tuan kan. Jadi cerita ni semua ada dalam buku bertajuk Ensiklopedia Nama-Nama Anak yang diterbitkan di Telaga Biru. Tuan-tuan beli tafsir Munir di Telaga Biru, kami akan bagi hadiah buku Ensiklopedia Nama-Nama Anak ni. Hanya untuk 100 orang yang terawal sahaja. Jadi kempen kita pada bulan ni adalah untuk mengadakan di sebuah rumah, setiap rumah ada tafsir. Sekian tuan-tuan, terima kasih. Dan jangan lupa bagi mereka yang minati buku-buku akademik daripada 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5 di Telaga Biru, kami ada terbitkan buku-buku ini. Tuan-tuan boleh cek di www.telagabiru.com.my. Buku-buku ni semua ada. Buku talkhis ada, buku manahij ada, buku KBT, KBD, semua ada. Bagi cikgu-cikgu, ustaz-ustaz yang minat untuk menulis dengan kami, jangan lupa boleh menghubungi Telaga Biru. Kami mengalu-alukan penyertaan tuan-tuan. Sekian saja daripada saya pada malam ni. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa kenang saya dalam doa tuan-tuan. Segala baik semuanya daripada Allah. Kita akhiri pada malam ni dengan doa. Saya baru pulang dari Singapura, kuarantin di rumah. Doa ni ada dalam buku Al-Azkar ke Ustaz? Al-Azkar ada dalam Al-Azkar ada baik. Ya, dalam Al-Azkar ada. Doa Ustaz bagi lepas salat baru-baru ni apa ya, betul doa ni lepas salat. Kasih semua. Saya ada kemusykilan sikit tentang Facebook saya ni. Saya pun tak tahu kenapa tak dapat nak akses tuan-tuan, nak bagi notification pada tuan-tuan setiap kali kuliah ni diadakan. Saya mohon maaf kalau tuan-tuan ada sesahabat yang tinggal tercicir daripada kuliah kita, tolong beritahu mereka bahawa kuliah ini akan berjalan biasa semula setiap malam, insya-Allah. Saya upaya saya akan adakan. Kalau tak ada, saya akan beritahu kat grup. Joinlah bersama Telegram Ustaz Zahzan, sahabat Ustaz Zahzan, dan juga WhatsApp group sahabat Ustaz Zahzan. Terima kasih semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama asatizatina wa jami'il mu'minina wal mu'minat al-muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan. Bagi nak meminati untuk dapatkan kurma ajwa, jangan lupa untuk lihat di Facebook Zahzan Travel dan juga website Zahzan Travel. InsyaAllah di sana kami ada promokan kurma ajwa yang digalakkan untuk makan setiap hari oleh Rasulullah SAW. Ia menyelamatkan kita daripada sihir, daripada racun. Ada dijual di Zahzan Travel. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.